Bestnya jadi usahawan nih. Hai Azwah, kau tengok video apa tuh? Best Hai Fiza, aku tengah tengok video orang usahawan nih. Macam best pula kan jadi pengusaha nih. Terus kan aku teringat nih yang Madam Asha pernah ajar kita mengenai keusahawanan tuh. Kalau kau mau tahu kan, dari sanalah aku semakin minat mendalam tentang aspek keusahawanan nih. Ya, kalau mau jadi pengusaha nih banyak rintangannya dari segi kefahamanku yang Madam Aisyah ajar. Dalam konsep keusahawanan nih kita kena berani mengambil risiko. Sebagai contoh, berani mengambil risiko akibat ketidaktentuan permintaan ke atas perniagaan yang kita jalankan. Selain itu, kita harus mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi, berpikiran dinamik, mempunyai ide yang bernas serta berwawasan untuk terus maju supaya dapat terus mengembangkan usaha yang kita jalankan. Ya, betul tuh Fiza. Selain itu kan, kita mestilah juga bijak mendapatkan peluang supaya dapat pulangan keuntungan yang besar setelah mengambil kira segala belanja, operasi, dan juga risiko yang munasabah. Dengan adanya peluang yang lumayan ini, kita dapat mendorong seseorang untuk mencuburi bidang keusahawanan, kan? Hai guys, apa kamu buat nih? Rancak kami cerita. Jadi apa share? Siapa? Wih duduk. Hai guys, sini ba, join kami. Kami ini bercerita pasal keusahawanan. Manalah ba tahu kan satu hari nanti antara kita nih jadi usahawan yang berjaya. Tiber. Berangan-angan salah ba dulu. Angan-angan kan percuma. Tapi kan tidak mustahil lah orang cakap kan. Kalau kita angan-angan pun berusaha lebih, mesti dapat punya jadi usahawan tuh kan. Kamu tahukah definisi keusahawanan ini kena memenuhi kehendak dan keperluan pengguna, serta mengusaha dan mengembangkan perniagaan, barulah perniagaan kita akan terus maju sebab ramai orang tertarik dengan barangan yang kita jual selain daripada kualiti dan harga berbaloi di pasaran. Ya, betul apa yang Muazzam cakap tu. Sebab kan selain daripada tu, sebagai pengusaha dapat melakukan perubahan macam pembaruan bagi meningkatkan pengeluaran barang kita kan, produk kita macam tu. Dan menjayakan perniagaan ni dapat bagi kita kepentingan, bukan untuk kita aja, masyarakat, negara macam tu lah. Ya, selain daripada tu, kita dalam bidang perniagaan keusahawan ni dapat menarik minat generasi muda lah macam kita ni untuk meneruskan dalam dunia keusahawanan ni. Betul. Betul tu apa yang kamu cakap. Selain daripada konsep dan definisi keusahawanan, kita juga harus memahami konsep keusahawanan dan mengenal pasti peluang keusahawanan yang ingin dijalankan, mempelarihi kejayaan dalam memenuhi keperluan masyarakat dan bekerja keras dan bersedia dalam membuat perubahan diri dari semasa ke semasa. Wah, kamu tengok ba guys, skop keusahawanan ni makin meluas pula kan ni. Bestnya lah ba jadi usahawan ni. Kamu tengok ba, bestnya. Siok kau jadi usahawan kan? Ya, betul tuh. Sumber-sumber keusahawanan juga memainkan peranan yang penting dalam skop keusahawanan. Antaranya ialah sumber manusia, yaitu pengambilan tenaga profesional yang berpengalaman berdasarkan kemahiran-kemahiran tersendiri. Sumber yang perlu ada dalam keusahawanan ini mestilah ada sumber kewangan sebagai modal untuk memulakan perniagaan dan membayar kos-kos pengeluaran. Ya, betul. Selain daripada itu, sumber pendidikan dengan memahami konsep perniagaan. Dia dapat tahu dia punya persaingan-persaingan macam tu dalam industri. Selain itu, dia dapat ilmu pengetahuan yang mendalam berkaitan industrinya lah. Dengan adanya itu, dia dapat membuat keputusan yang bijak ke arah firmanya. Sumber fizikal seperti sama ada perniagaan kecil di rumah, kedai runcit maupun firma yang besar, setiap organisasi mesti mempunyai sumber fizikal yang sesuai untuk bertahan. Dan sumber yang terakhir pula ialah sumber emosi. Kita harus mengawal emosi akibat tertekan dan banyak cabaran yang harus dilewati dalam mendirikan sebuah perusahaan. Bukan itu je guys, kita juga harus tahu perbezaan usahawan dan peniaga nih. Usahawan ni mereka mencipta, memulakan dan mewujudkan sesuatu yang baru untuk pengguna. Mereka juga mengutamakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Dan mereka juga mempunyai sifat kreatif, inovatif, berpandangan jauh, pandai mengenal pasti dan bijak merebut peluang tanpa mencia-ciakan peluang tersebut. Betul tu Fiza. Kalau peniaga pula mereka hanya mampu menjalankan urusan jual beli barang dan perkhidmatan sahaja.
Mereka tidak mengutamakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Peniaga hanya menjalankan perniagaan tanpa mempunyai sifat kreativiti, inovatif, dan tidak berupaya membuat perubahan. Kalau usahawan mementingkan keuntungan jangka masa panjang, tetapi peniaga mementingkan keuntungan jangka masa yang pendek. Dan pula kita juga harus memahami peranan keusahawanan seperti pembangunan diri, iaitu merujuk kepada meningkatkan potensi diri, ciri-ciri positif akibat daripada cabaran yang dihadapi. Ciri-ciri positif seperti kreativiti, kegigihan, kemahiran, dan semua aspek yang positif termasuklah juga membangunkan kerohanian. Jadi, keusahawanan ni menyemai sifat sabar, syukur dan dermawan. Dari segi masyarakat pula, kita dapat melahirkan masyarakat untuk menangani serta menzahirkan nilai keusahawanan. Rupanya penting juga ya peranan keusahawanan ni. Ya betul lah apa yang Hafiz cakap tu, tapi bukan itu je. Kan selain daripada itu kita juga perlu memahami peranan keusahawanan kepada pembangunan keluarga. Okey, contohnya lah kan keuntungan yang kita perolehi daripada keusahawanan tu kita dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup kita dari segi keselesaan, pendidikan, kesihatan. Selain daripada itu, keusahawanan dapat juga mengurangkan ataupun mengelakkan pengangguran. Yalah masa sekarang kan susah mencari kerja. Jadi dengan keusahawanan ni kita dapat mengelakkan pengangguran. Selain daripada itu juga peranan terakhir ialah macam negara, pembangunan negara. Pembangunan negara meningkat kerana dengan hasilnya cukai jual beli, cukai ekspor import tu negara dapat meningkatkan ekonomi. Berdasarkan daripada pengetahuan kita dalam perbincangan kita dalam keusahawanan ni, kita dapat menjadikan keusahawanan ni sebagai satu kerjaya dan memiliki pemilikan perniagaan atau organisasi sendiri kerana usahawan ni mempunyai kawalan terhadap hala tuju perniagaan dari segi fleksibiliti dalam melakukan pekerjaan, tanggungjawab terhadap kerja dan sebagainya. Betul. Selain itu kan usahawan ni juga macam menyumbang kepada pembangunan agama melalui sumbangan zakat, sedekah, derma. Kan sekarang banyak kan founder-founder keusahawanan yang buat macam tu. Ya, dia adalah salah satu macam penyumbang kepada pembangunan agama. Betul lah tu. Jadi, daripada hasil sumbangan yang kita dapat tu, kita boleh gunakan untuk pembangunan lain. Contohnya, kita dapat membasmi kemiskinan dan dapat meningkatkan status sosial sesebuah masyarakat. Baca rehat dah bunyi tu. Korang tak nak masuk kelas ke? Ke nak bincang sampai balik? Gurau-gurau. Bagus kita bincang pasal keusahawanan ni. Sebab kita nak tahu kan, kita semua nanti, mana nak tahu kan, kita semua nanti bergabung untuk membangunkan suatu syarikat yang akan membanggakan nama negara kita sendiri dan kita berdiri dan standing dengan taraf antarabangsa. Dah, jom lah kita naik kelas. Nanti cikgu bising pula lewat ni.